Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ikram dengan rambut baru dan hari ini saya ada satu perkongsian menarik untuk guys semua. Ini adalah perkongsian tentang diktator-diktator yang paling ramai membunuh orang. Ada di antara diktator ni yang mungkin anda kenal, contohnya Maharaja Jepun semasa Perang Dunia Kedua dahulu yang banyak membunuh orang di Asia Tenggara, termasuklah di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan pastikan anda tonton sehingga diktator nombor 1 sebab jumlah yang dibunuh oleh diktator ini lebih ramai jika dibandingkan dengan diktator-diktator yang lain. Ini adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 diktator yang paling banyak membunuh orang di seluruh dunia. 5. Hideki Tojo. 5 juta kematian. Seperti yang kita tahu, antara penjajah yang memporak-perandakan negara kita dan negara di sekitar Asia semasa Perang Dunia Kedua dahulu ialah Jepun. Pada waktu itu, Jepun diperintah oleh Hideki Toji yang juga Perdana Menteri dan Jeneral Jepun dari tahun 1934 sehingga tahun 1944. Dialah yang bertanggungjawab membuat keputusan menyerang negara-negara di Asia untuk mengembangkan lagi Empayar Jepun. Hideki dan pegawai-pegawainya taksub untuk menyebarkan ideologi ultra-nasionalis Jepun. Satu ideologi di mana mereka merasa darjat bangsa Jepun lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain. Itulah propaganda yang disebarkan di kalangan penduduk Jepun dan itulah antara alasan yang mereka gunakan untuk menyertai Perang Dunia Kedua. Dengan itu mereka menjajah negara-negara di sekitar Asia Tenggara dan juga di Asia. Sementara rakan sekutu mereka iaitu Jerman memporak-perandakan Eropah. Di bawah pemerintahan Hideki, tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua antara tentera yang ganas dan tidak berhati perut. Bila mereka menjajah sebuah kawasan, mereka akan membunuh penduduk di sana dengan kejam sebab bagi mereka, bangsa-bangsa Jepunlah yang paling hebat sementara bangsa lain tiada nilai. Dengan itu, kalau mereka membunuh orang yang bukan orang Jepun, mereka tiada penyesalan. Contohnya, pembunuhan besar-besaran di Nanking, China, di mana penduduk ditembak sesuka hati, anak-anak gadis dirogol, pemuda-pemuda dikumpul dan ditembak, diseksa, dibakar. Wanita dan anak kecil juga tidak terlepas dengan kekejaman tentera Jepun. Kalau di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak juga mempunyai kisah-kisah yang tersendiri. Contohnya, insiden kawat maut di Sandakan di Sabah, pembunuhan beramai-ramai parit sulung di Semenanjung dan banyak lagi insiden-insiden yang membawa kepada kematian. Namun begitu, mereka telah ditundukkan selepas kuasa gabungan bersama Jerman dikalahkan oleh tentera pakatan pada tahun 1945 dahulu. Hideki pula dihukum di mahkamah tentera dan dihukum gantung pada tahun 1948. Secara total, semasa pemerintahan Hideki dianggarkan 5 juta orang terkorban. Itulah kisah diktator Hideki Tojo. 4. Leopold II of Belgium. Dari kisah di Asia Tenggara kita ke Afrika pula. Mungkin ini kisah paling sadis dan tragis di dalam senarai ini. Ini adalah Raja kedua Belgium yang memerintah dari tahun 1865 sehingga tahun 1909. Dia percaya yang Belgium patut meluaskan kuasa koloni mereka di luar negara. Ini kononnya sebagai satu simbol kehebatan Empayar Belgium pada waktu itu. Dengan itu dia memutuskan untuk menakluki Kongo, antara negara Afrika yang terbesar. Dia meyakinkan negara-negara sekutunya di Eropah yang mempunyai kepentingan di Afrika yang kononnya dia mahu mendirikan koloni di Kongo untuk membantu orang-orang di sana. Maka dengan itu, tanpa sebarang halangan, dia dibenarkan untuk mentadbir kawasan Kongo oleh sekutu-sekutu Eropah dia. Ini memberikan dia sumber semula jadi yang ada di sekitar negara tersebut. Dia kemudian memberikan nama Kongo Free State. Antara misi utama Leopold di sana ialah dia mahu menjadikan Kongo sebagai pengeluar getah terbesar. Dengan itu, ladang-ladang getah didirikan dan rakyat-rakyat Kongo diarahkan untuk bekerja di sana. Tapi malang sekali bila rakyat Kongo dilayan seperti hamba abdi. Ramai mereka dipaksa untuk bekerja, jatuh sakit dan meninggal dunia. Pegawai-pegawai Leopold yang ditugaskan di situ juga sangat sadis. Bila ada pekerja yang tidak dapat memenuhi kuota getah,
yang sepatutnya mereka penuhi, mereka akan diseksa. Ada yang dipotong jari ataupun tangan sebagai hukuman. Lebih teruk lagi, ada yang dibunuh. Apa yang lebih sadis, pegawai-pegawai mereka di sana membuat satu peraturan yang jijik. Kalau getah dikumpul tidak memenuhi kuota, mereka boleh menggantikan kuota ini dengan tangan ataupun kepala seseorang. Dengan itu, kepada mereka yang tidak dapat memenuhi kuota akan menyerang sesama sendiri ataupun menyerang orang lain untuk mendapatkan tangan ataupun kepala mereka sebagai ganti getah. Banyak perang di antara kampung yang tercetus semata-mata untuk mendapatkan tangan ataupun kepala. Selain dari itu, ada juga pemuda yang dihukum dengan dipaksa untuk merogol ibu, kakak ataupun adik mereka sendiri. Begitulah antara kisah penindasan pegawai-pegawai Leopold II di Belgium. Pada tahun 1908, Kongo Free State digantikan dengan nama Belgian Kongo, di mana negara tersebut diletakkan di bawah Parlimen Belgium. Pada waktu ini juga peraturan menghapuskan hamba abdi dikuatkuasakan. Tidak sehingga Kongo mendapat kemerdekaan pada tahun 1960, barulah mereka betul-betul bebas. Leopold pula meninggal pada tahun 1986. 3. Adolf Hitler. Dari Afrika, kita lihat kisah diktator di Eropah, Adolf Hitler. Pemerintah Nazi Jerman sejak dari tahun 1933 sehingga tahun 1945. Apa yang menarik, sebelum melibatkan diri di dalam politik pada tahun 1907 dan 1908, selepas ibu dia meninggal dunia, dia mahu menjadi seorang pelukis. Dia menghantar permohonan di Vienna Academy of Fine Arts, tetapi permohonannya ditolak. Menurut mereka, lukisan Adolf tidak memuaskan. Gagal menjadi pelukis, dia melibatkan diri di dalam politik, secara langsung membawa ideologi Nazisme, iaitu satu cabang sosialis untuk penduduk Jerman. Dia mahu mencipta satu bangsa Jerman yang hebat, lebih hebat dari bangsa-bangsa yang lain, dan mereka ni menggelar diri mereka sebagai Aryan Master Race. Dia hanya mahu yang terbaik untuk bangsa dia, dengan itu dia menindas bangsa-bangsa lain. Selain dari itu, dia mahu mengembalikan maruah rakyat Jerman selepas ditindas semasa mereka kalah pada Perang Dunia Pertama dahulu. Secara langsung, dia mahu mengembalikan kehebatan Jerman seperti Empire Jerman pada zaman silam. Cita-cita Adolf ini menarik perhatian rata-rata penduduk Jerman. Dengan itu, dia mendapat sokongan untuk mengetuai Parti Nazi. Sementara pemerintahannya, banyak bangsa-bangsa yang dianggap sebagai ancaman kepada bangsa Jerman akan dihantar ke kamp tahanan. Di sana, mereka akan dilayan dengan buruk, tidak diberikan makanan yang cukup, penyakit menular menyebabkan banyak kematian. Kalau ada pun yang tenat, tidak akan dirawat, malah mereka akan dibunuh beramai-ramai, sama ada ditembak ataupun menggunakan gas beracun. Nazi Jerman kalah semasa Perang Dunia Kedua dahulu pada tahun 1945. Itu menandakan berakhirnya pemerintahan Adolf Hitler. Semasa ibu kota Jerman iaitu Berlin diserang, dia membunuh diri di dalam kubu bawah tanah bersama isteri yang baru dikahwini. Dianggarkan semasa pemerintahannya lebih kurang 15 juta orang meninggal. Diktator ketiga yang paling banyak membunuh orang di dalam senarai ini. 2. Joseph Stalin. 9 sehingga 15 juta kematian. Dari Jerman kita ke Rusia melihat diktator Soviet Union iaitu Joseph Stalin. Stalin lahir di kalangan keluarga miskin di Georgia. Ayahnya seorang pembuat kasut dan ibu dia seorang tukang cuci. Sekitar tahun 1899, Joseph memulakan karier dia sebagai seorang ahli meteorologi. Pada waktu ini dia taksub dengan ideologi komunis dan sosialis. Seorang ahli cendekiawan dari Jerman dikenali sebagai Karl Marx. Sekitar waktu ini dia mula sudah lantang menyuarakan pandangan menentang kerajaan. Sekitar tahun 1900, sewaktu berumur 22 tahun, dia menyertai gerakan parti politik bawah tanah dan dilantik menjadi ketua pengarang untuk surat kabar Russian Social Democratic Labour Party. Dari sinilah Joseph mula mendaki tangga sehingga dia diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan ketua kepada Soviet Union pada tahun 1922. Semasa pemerintahannya, dia memperkenalkan polisi untuk mengambil aset pertanian dan perladangan yang dimiliki oleh penduduk tempatan dan meletakkan aset-aset ini di bawah kerajaan persekutuan. Namun begitu, setelah memiliki aset ladang ni, mereka gagal untuk menghasilkan bekalan makanan yang mencukupi, menyebabkan banyak penduduk kelaparan dan penyakit pula mula menular. Di Ukraine, mereka menggelar insiden ini sebagai Holodomor, satu keadaan di mana penduduk meninggal
disebabkan kelaparan. Insiden ini sahaja menyebabkan 3.9 juta kematian. Ini adalah 13% dari seluruh populasi Rusia pada waktu itu. Di Kazakhstan pula, disebabkan kekurangan makanan dan penularan penyakit, lebih dari 1.4 juta orang terbunuh. Tidak berhenti di situ, Joseph Stalin juga ialah seorang pemerintah kuku besi. Sekitar tahun 1936 sehingga tahun 1938, dia melancarkan satu kempen yang dikenali sebagai The Great Purge ataupun The Great Terror untuk mencari, menangkap dan menghukum ahli politik pihak lawan dan penyokong mereka. Mereka semua ni sama ada akan dipenjarakan, dihantar ke kem tahanan dan dipaksa bekerja sebagai buruh kasar ataupun dihukum bunuh. Sekitar 2 tahun kempen ini dijalankan, lebih dari 1.2 juta orang meninggal dunia. Dianggarkan jumlah kematian semasa pemerintahan Joseph Stalin ini ialah 9 sehingga 15 juta orang. Joseph Stalin meninggal pada tahun 1961 akibat stroke semasa berumur 74 tahun. Selepas dia meninggal dunia, legasi dia tidak diteruskan. Penggantinya, Nikita Khrushchev memansuhkan semua polisi-polisi Stalin dan sekitar tahun 1961 berakhirlah legasi pemerintahan kuku besi Joseph Stalin. 1. Mao Zedong menyebabkan 49 sehingga 78 juta kematian. Kalau jumlah kematian 4 detektor yang saya ceritakan tadi ditambah, ia masih lagi belum dapat mengalahkan jumlah kematian oleh Mao Zedong. Kembali ke Asia, kita lihat kisah detektor dari Asia. Mao Zedong adalah ketua revolusi yang menubuhkan Parti People Republic of China yang membawa idea komunis. Hasil dari revolusi yang dicetuskan oleh Mao Zedong ini sejak dari tahun 1949 sehingga 1953 sahaja, lebih 4 sehingga 6 juta orang terbunuh, termasuklah ahli politik pihak lawan, penyokong mereka, ahli cendekiawan dan juga rakyat biasa. Semua ini dijalankan oleh pasukan khas yang dikenali sebagai Red Guards. Tidak berhenti di situ, selain dari kematian akibat dihukum, polisi Mao Zedong juga banyak membunuh rakyat dia sendiri. Pada tahun 1958 sehingga tahun 1962, dia melancarkan satu kempen ekonomi yang dikenali sebagai The Great Leap Forward. Ini ialah kempen untuk menggantikan industri pertanian dan perladangan di luar bandar dengan industri pembuatan besi. Mereka menggunakan ideologi komunis untuk memaksa penduduk bekerja dan mereka percaya yang ini akan mempercepatkan kemajuan China. Mereka salah sama sekali bila industri pertanian dan perladangan mempunyai masalah untuk mengeluarkan bekalan makanan. Ramai yang jatuh sakit, kebuluran dan ramai yang meninggal dunia. Dianggarkan pada jangka masa 3 tahun ini sahaja, lebih dari 30 juta orang meninggal dunia. Dengan gabungan pemerintahan kuku besi dan pelaksanaan polisi yang gagal, Mao Zedong dianggarkan menyebabkan kematian sebanyak 49 juta sehingga 78 juta orang. Dia meninggal pada 9 September 1976 semasa berumur 82 tahun. Legasi yang ditinggalkannya menjadi perdebatan. Ada yang menganggap dia sebagai wira yang menyatukan China. Ada juga yang menganggap dia sebagai seorang pembunuh besar-besaran. Apa yang pasti, Mao Zedong adalah diktator yang paling banyak membunuh orang. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk Gowers. Di antara diktator-diktator ni, mana satu anda rasa paling kejam? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan tinggalkan pendapat anda tentang rambut baru saya ni. Tak lagi panjang, sekarang pendek dan kemas sudah. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya. Pastikan anda subscribe dan like kami. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.